Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syazal Hashim dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Akan berkongsikan cadangan saya berkaitan dengan rancangan pengalaman pembelajaran berkesan untuk topik strategi komunikasi pemasaran global. Ini adalah infografik secara keseluruhan yang meliputi objektif pembelajaran, pengetahuan sedia ada pelajar, pendekatan yang ingin digunakan dan proses pembelajaran khusus pemasaran global untuk topik strategi komunikasi. Untuk kursus ini dan topik ini, falsafah pengajaran saya dalam mencapai objektif pembelajaran adalah berasaskan keperluan pelajar iaitu student-centered dan sentiasa cakna dengan ilmu dan keperluan semasa agar ia mampu membantu pelajar membina keupayaan terhadap proses pembelajaran berterusan. Teori pembelajaran yang menjadi asas untuk kursus dan topik ini adalah kognitivism yang berprinsipkan pembelajaran sebagai satu proses mental dalaman. Ini sesuai dengan kursus ini kerana ia adalah kursus pengenalan, iaitu pengenalan kepada komunikasi pemasaran strategik kepada pelajar ijazah secara dan mudah. Kognitivism juga menawarkan cara pembelajaran berfaedah yang berkembang melalui aktiviti mental secara interaktif yang merangsang keupayaan berfikir pelajar. Sebagai contoh, apabila pelajar mendengar soalan-soalan yang merangsang pemikiran, ia mengajak otak mereka untuk bergerak lebih jauh daripada pengetahuan semasa mereka untuk mendapatkan penyelesaian berkaitan khususnya kesesuaian campuran komunikasi pemasaran untuk organisasi di peringkat global. Merujuk kepada rangka bentuk pengejaran ataupun ID yang berfokuskan kepada ID model, untuk proses pertama iaitu analisis. Disebabkan kursus dan topik ini adalah tahap pengenalan dan tiada prasyarat pembelajaran, pelajar-pelajar saya kebiasaannya terdiri daripada pelbagai peringkat umur dan asas pengetahuan pemasaran. Dengan perbezaan latar belakang dan kemahiran dan gaya pembelajar-pelajar yang berbeza, ini memberi kesan kepada perancangan bahan, kaedah dan hasil pembelajaran pelajar untuk kursus ini. Seterusnya, untuk proses kedua iaitu reka bentuk. Reka bentuk pengajaran saya ini menjurus kepada Outcome-Based Education ataupun OBE dan Student Centered Learning ataupun SCL. Oleh itu, saya akan memfokuskan kepada 3 elemen penting di dalam teknik PDP saya iaitu ilmu pengetahuan dan teori yang terkini dan strategik, amalan praktikal yang menyumbang kepada kompetensi, dan yang ketiga, kemahiran interpersonal dan komunikasi dalam pembelajaran. Dan proses ID yang seterusnya ialah pembangunan. Oleh itu, untuk item 1 dan 2 yang saya sebutkan tadi, saya harus memastikan pelajar dapat memahami tentang prinsip, teori, konsep-konsep dan proses-proses utama di dalam bidang pemasaran yang bakal dikuasai. Ini dapat dicapai melalui sesi kuliah interaktif dan berasaskan pengalaman serta flip classroom. Untuk item yang ketiga tadi yang seperti yang saya sebutkan, pendekatan kerja berpasukan mampu memupuk dan meningkatkan kompetensi pelajar menguasai kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kolaborasi serta berfikir kritis. Melalui pemberian contoh-contoh pelan strategi komunikasi, pelajar diminta untuk membangunkan idea strategi komunikasi pemasaran mereka secara sendiri dengan berkumpulan semasa di dalam kelas. Ini adalah justifikasi pendekatan yang ingin digunakan iaitu flip the classroom, pembelajaran berdasarkan pengalaman dan briefing. Untuk kerangka yang seterusnya iaitu implementation. Untuk implementasi, saya akan memulakan pengajaran dengan bertanyakan pelajar mengenai kepentingan komunikasi pemasaran kepada organisasi dan pengguna. Seterusnya dalam pengajaran, pensyarah akan menerangkan apakah objektif-objektif penting dalam pemasaran dan bentuk-bentuk campuran komunikasi yang bersesuaian dengan objektif tersebut. Dan pensyarah juga akan bertanya kepada pelajar mengenai pengalaman mereka dan cuba kaitkan contoh-contoh keputusan yang mereka boleh lihat dan apakah persepsi mereka. Seterusnya, pengembangan isi pengajaran individu, pensyarah akan memberi contoh-contoh berkaitan dengan segi komunikasi pemasaran seperti pengiklanan, promosi, jualan dan publicity organisasi yang sedia ada serta menjelaskan hubung kait dengan teori komunikasi AIDA model. Pensyarah juga adalah sebagai facilitator bersama-sama dengan pelajar membuat perancangan campuran komunikasi pemasaran yang bersesuaian dengan organisasi pilihan mereka. Untuk penilaian sesi ini, pensyarah akan menjadikan contoh kertas cadangan strategi komunikasi pemasaran dan seterusnya meminta pelajar untuk membina, merangka sendiri strategi mereka. Dan sebagai penutup,
Pensyarah akan membuat ringkasan topik yang dipelajari serta memaklumkan keperluan kesesuaian strategi komunikasi pemasaran supaya sesuai dengan objektif strategi korporat sesebuah organisasi. Dan di akhir juga, pensyarah akan cuba membuat debriefing untuk menguji kefahaman pelajar tentang topik yang telah dibincangkan. Untuk proses idea terakhir iaitu penilaian. Selaras dengan falsafah pembelajaran berdasarkan keperluan pelajar iaitu student-centered. Untuk topik ini, saya melaksanakan penilaian berterusan melalui pembentangan idea tadi iaitu idea strategi komunikasi pemasaran mereka sendiri. Cara penilaian berterusan ini sesuai dengan falsafah pembelajaran sebegini kerana ia mengutamakan kemajuan pelajar dari satu peringkat ke peringkat yang lain. Ini juga memberi peluang kepada saya sebagai pensyarah untuk sentiasa membuat penambahbaikan dengan mengenal pasti kelemahan dan mengambil tindakan susulan untuk menambah baik PDP dan juga kandungan kursus saya ini. Untuk topik ini secara keseluruhannya, SLT untuk student dalam kelas ini adalah 3 jam dan 2 jam persediaan sebelum student masuk kepada topik ini. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih dan jumpa lagi.